Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bertemu lagi dalam rancangan Nabi Pesan Apa episod minggu ini. Hadis yang akan saya kongsikan pada minggu ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Apa Ibnu Abbas kata? Bahawa Nabi SAW telah bersabda, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa ma istukrihu alaih. Apa maksud dia? Bahawa Allah Subhanahu wa taala melangkaui, maksudnya nak bahasa senangnya melepaskan, tak ambil kira ke atas umat aku jika ianya tersilap ataupun terlupa ataupun apa yang dipaksakan ke atas dirinya. Hadis ini saya pernah sebut dah kan tentang Ibnu Abbas, bahawa Ibnu Abbas ni seorang sahabat Nabi SAW yang muda. Masa Nabi meninggal dunia, boleh dikatakan saya tak pastilah adakah dia telah mencapai usia baligh atau belum. Dikatakan umur dia 13 tahun pada waktu itu. Tapi akhirnya dia dikenal sebagai habrul ummah wa turjumanil Quran. Itu habrul ummah ni nak menyatakan orang yang alim, orang yang bijak, pandai, cerdik ni, digelar dalam bahasa Arab habrul ummah. Masa Nabi hijrah umur dia baru 3 tahun. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melantik Abdullah bin Abbas pada ketika usia yang masih muda kan, muda sangatlah. Nabi wafat pun dia umur 13. Lepas tu Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Lepas tu Umar naik jadi khalifah 10 tahun. Masa zaman Sayyidina Umar, anak muda ini yang brilian, yang cerdik ni, Umar jadikan sebagai penasihat ataupun tempat rujuk. Bahasa Arab sebut sebagai mustasyar. Ketika zaman Sayyidina Ali, Masya Allah dah lama dah, lambat dah sikit kan, Sayyidina Ali telah melantik Abdullah bin Abbas sebagai gubernur untuk Basrah. Itulah sikit sebagai pengenalan terhadap perawi hadis ini, iaitu Abdullah bin Abbas. Hadis ini jelas menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah memaafkan jika tersilap. Yang kedua, memaafkan jika terlupa, memaafkan jika terpaksa. Sebab tu kalau nak diberikan contoh-contoh dalam hadis Nabi, saya bimbang episod ni jadi panjang sangatlah. Macam tersilap hadis yang dalam Sahih Muslim. Seorang tu apabila saya cerita makna dia lah, kandungan hadis tu lah. Dia bermusafir dengan tunggangan dia, dengan ada bekalan dia apa semua atas tunggangan dia. Dia berhenti rehat. Tiba-tiba dengan tunggangan dia, dengan barang-barang bekalan dia semua hilang sebab tunggangan dia tu lari. Kan? Bayanglah tengah padang pasir, tapi akhirnya tunggangan tu datang balik. Dia punya seronok lah, sehingga dia tersasul. Dia kata, ya Allah, engkau lah, akulah Tuhan, engkau lah hamba. Itu kalimah kufur lah. Dia pula mengaku Tuhan, dan dia kata Tuhan pula hamba. Tapi itu tersilap. Itu tersilap. Dan juga terlupa. Sama juga macam kita baru ya kan, mengharungi, menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan. Kadang-kadang terlupa juga, terutama awal-awal Ramadan hari tu kan, termakan ataupun terminum, terlupa ni juga dimaafkan. Apatah lagi terpaksa, seperti mana yang berlaku ke atas siapa tu, Ammar bin Yasir. Dia sampai diancam bunuh nyawa tu. Nyawa dia dah terancam sehingga dipaksa untuk menyebutkan kalimah kufur, iaitu sebut nama berhala. Tapi akhirnya Allah menurunkan Al-Quran yang menyatakan bahawa Allah
tak ambil kira perkara yang dipaksakan ke atas seseorang itu. Jadi kita kata di sini, bila Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan, bukanlah memaafkan tu bermakna tak perlu buat dah. Contohnya kan, kita terlupa solat, bukanlah maafkan tu maksudnya dah bila dah ingat tak payah solat tu. Dah maknanya dimaafkan tu tidak dihukum, dia tak dikira berdosa. Itu maksudnya dimaafkan. Tapi dia tetap masih tertanggung lagi bebanan perkara yang disuruh dia buat tu. Yang wajib tetap kena tunaikan, tetap kena qada balik. Contohnya, kalau libatkan harta benda orang lain, contohnya dia tersilap, terlanggar, orang kata apa, terlanggar apa-apa lah kan, terlanggar kereta orang contohnya, bukan yang sengaja, tak sengaja, tetap kena bayar ganti rugi walaupun tersilap, tak sengaja. Macam tu contoh. Kalau nak dihuraikan, dia memang boleh dihuraikan panjang lebar lagi tentang perkara apa maksud bayar ganti rugi dan sebagainya tu. Okey. Tapi tu saya kata tetap nak kena hurai juga sikit. Sebab program ni program Nabi pesan apa, kita nak bagi faham hadis tu. Kalau nak hurai secara hukum fiqahnya memang boleh dihuraikan dengan detail. Tapi ini saya kena sebut jugalah, kalau silap tu sesuatu yang disengajakan. Macam mana pula silap satu yang sengajakan? Maksudnya kita yang atas kekurangan diri sendiri yang menyebabkan kita tersilap tu. Maksudnya kita yang sengaja mencuaikan diri kita kan, ataupun kita yang tak ambil langkah yang berhati-hati. Contoh lah, kena bagi contoh lah. Macam contoh, yalah, saya senang pasal Ramadan baru berlalu ni, senang nak sebutkan contoh, iaitu waktu berbuka kan. Dengan teknologi sekarang kan, ada jam, ada radio, ada TV, kita boleh check kan azan atau tak azan lagi. Mungkin hari tu mendung ke, ataupun gelap tengok kan, dah sebab hari nak hujan dan sebagainya. Dia kata ni dah masuk waktu. Dia pun makan. Tengok lepas 20 minit baru azan. Itu tersilap yang macam ni kena check dan pastikan dulu. Sebab satu perkara yang boleh disemak, diteliti, dipastikan dulu, boleh, maksudnya ada ruang dan peluang untuk kita buat tu. Jika kita tinggal benda tu, maka ia tetap dikira berdosa, sebab dia macam tak serius dalam melaksanakan sesuatu tu. Macam juga contohnya lagi, kita katakan nak bangun pagi. Kalau dia tahu dia memang susah nak bangun pagi orang kata tidur mati. Dia tak kunci jam, dia pun sengaja tidur sampai lewat malam. Memang dia tak bangun lah. Jadi ini juga boleh juga dikira sebagai berdosa, sebab itu kelemahan diri dia yang dia sengajakan. Jadi tengok, saya dah rasa nampak lah jadi panjang dah kalau dah hurai perkara tu. Jadi begitulah para penonton, kesimpulannya saya nak simpulkan mudah bahawa betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya, yang jika Allah tetap mengambil kira di atas segala yang kita tersilap, tetap mengambil kira apa yang kita terlupa ataupun apa yang kita terpaksa, maka masya-Allah kan, satu bencana lah bagi kita kan. Sebab manusia ni tak terlepas daripada tersilap, terlupa. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita juga sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga. Jangan mudah-mudahkan diri kita untuk terjebak dalam keadaan tersilap dan terlupa tu. Jika benar-benar tersilap dan terlupa, itu tidak masalah lah. Nak buat macam mana. Jadi begitulah hadis yang saya kongsikan pada minggu ini.
Kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat